Salam kawan dan salam sejahtera semua ya. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana tadi saya terbaca di Twitter saudara Rafizi Ramli, yang mana ada yang post kepada saya di Facebook dan saya pergi cek dan saya melihat di Twitter saudara Rafizi Ramli memang betul. Tajuknya dia mengatakan penyokong PAS mabuk dengan pembohongan mereka sendiri. Wow. Inilah yang diperkatakan oleh saudara Rafizi Ramli, dan dia mengatakan bahawa formula apungkan harga minyak, hapus subsidi itu formula UMNO zaman Najib. Formula saya PH, ada harga ceiling, lepas tu subsidi. Semak harga setiap minggu supaya kerajaan tak cukai rakyat yang ada sekarang. Ini jawapan dia kepada walaon-walaon ni, yang mana dia menjawab satu daripada pengantar ni, iaitu Mazizan Mas Duki ni. Dia mengatakan formula PH apungkan harga minyak. Zaman PN limitkan apungan sampai 2 ringgit 5 sen. Kalau PH pemerintah boleh jadi 3 ringgit harga minyak. Formula cloud, dia kata menjatuh dengan saudara Rafizi. Sebab tu saudara Rafizi ni sekolahkan walaon ni. Jadi di sini juga saudara Rafizi menjawab bahawa maksud bangang sama juga dengan troll orang tetapi tertroll sendiri. Formula harga minyak yang saya cadangkan telah digunakan oleh PH dan disambung diguna oleh PN sampai hari ini. Tukar kerajaan tak tukar formula saya. Begitulah bangangnya penyokong UMNO PAS BN, tak sedar parti dia pun guna formula saya. Jadi saya sebagai rakyat, saya hari ini baru tahu bahawa kerajaan yang ada hari ini rupa-rupanya menggunakan formula minyak ni, formula saudara Rafizi Ramli. Tetapi kalau kita dengar walaon-walaon yang ada di luar ni untuk mengkritik saudara Rafizi Ramli tentang isu minyak yang ada, ternyata mereka hari ini menggunakan formula dia, dan ternyata juga mereka ini ludah ke langit jatuh ke muka sendiri. Jadi sedar-sedarlah walaon, sedar-sedarlah kamu orang semua juga, bahawa saudara Rafizi ini kerja dengan minyak, dengan Petronas. Jadi dia, kalau cerita tentang minyak, pada saya dia berhak dan dia lebih arif tentang isu-isu minyak ni berbanding dengan walaon lah. Maaf cakap, orang-orang yang hebat seperti dia ini tidak banyak. Tetapi kalau saya rasa walaon yang nak pertanyakan soalan kepada saudara Rafizi Ramli tentang isu minyak ni, saya rasa kalau kita buat offer untuk kerja dengan syarikat swasta ya tentang minyak ya, saya rasa saudara Rafizi Ramli ni ramai orang tawarkan dia untuk bekerja dengan dia, berbanding dengan walaon yang hanya bercakap, yang mana tidak pernah lakukan apa pun untuk negara. Saya rasa saudara Rafizi Ramli lebih berhak lah. Saya memang melihat sisi ini, dan apa pandangan saudara Rafizi Ramli ini lebih bernas lah daripada apa yang dia nak menjawab dengan walaon ni pada saya. Kerana inilah permainan PAS yang selama ini, yang mana dia, kalau kita tengok di media sosial, mereka hanya berani mengkritik di belakang, tetapi kenyataannya mereka gagal. Dan mana yang kita lihat hari ini, pemimpin mereka berada dalam kerajaan, kita tengok tidak banyak perubahan, dan apa yang mereka lakukan dalam kerajaan hari ini pun tidak ada. Jadi kita tengok juga setelah mereka dapat duduk di kerajaan, apa yang mereka nak tunaikan, apa yang mereka cakapkan selama ini, tidak ada pun yang mereka buat pun. Jadi walaon-walaon mereka terus bermain di media sosial bersama dengan pada saya Jekom yang ada tu. Mereka terus mengganggu sosial media yang mana yang tidak pro kepada kerajaan. Seperti mana yang kita lihat tadi, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim buat live pun terganggu sampai teruk. Tetapi saya rasa inilah pengorbanan seorang rakyat yang inginkan perubahan yang lebih baik kepada negara kita ini. Dan saya sebagai rakyat berharap satu perubahan berlaku di waktu akan datang, dalam waktu terdekat ini kan. Karena kita mahu perubahan ini cepat supaya kita punya negara ini boleh dibersihkan dengan keadaan politik kita ini, yang mana kita dah tahu hari ini bagaimana bila pemimpin PAS yang ada sudah berada dalam kerajaan bersama dengan mereka-mereka seperti daripada UMNO dan Bersatu ni, kita sudah tahu bahawa
dengan pandemik yang ada hari ini, mereka tidak mampu untuk menjadi kerajaan sebenarnya. Tetapi namanya juga orang politik, namanya juga orang yang ke politik ini banyak yang memang gila kuasa. Mereka memang rakus bila berada di tampuk pemerintahan. Jadi ini yang berlaku. Mereka tidak tahu nak menjadi seorang leader, tetapi mereka cuma wawalkan diri mereka apabila menjadi seorang pemimpin tu seolah-olah hebat. Jadi mereka fikir kalau mereka duduk di atas, cukup sekadar mereka mengarahkan orang ini, mengarahkan orang itu. Mungkin begitu yang difikirkan oleh mereka. Tetapi mereka salah. Kalau mereka tidak mengeluarkan ide-ide yang bagus, maka mereka akan dikritik oleh rakyat. Apa yang terjadi juga yang kita lihat ini, yang Saudara Rafizi Ramli ini perkatakan, formula harga minyak yang saya cadangkan telah digunakan oleh PHS dan disambung diguna oleh PN sampai hari ini. Tukar kerajaan tak tukar formula saya. Ini bermakna yang kita rakyat terkejut karena rupa-rupanya formula yang mereka kritik hari ini tentang saudara Rafizi Ramli ternyata mereka gunakan. Mereka ini suka mencuri idea orang, tetapi seolah-olah mereka yang buat. Jadi kerajaan yang ada hari ini yang kita tengok, yang mana saya lihat, yang mana menteri yang daripada PAS yang duduk di kementerian yang mereka dapat, tidak ada pun idea baru, cuma idea-idea lama. Contohnya idea buluh yang mereka petikaikan waktu dulu, yang dimana mereka banyak mengkritik YB Teresa Kok waktu itu. Lepas itu kita tahu menteri cerita pula tentang buluh. Jadi inilah yang ada dalam kerajaan kita hari ini, yang mana bila kita kritik sebagai rakyat, mereka akan marah. Terutamanya walaon lah. Mungkin mereka ini walaon yang memang dah dapat upah, yang mana ada orang yang di belakang mereka, yang ataupun mereka ni memanglah yang ada dalam kerajaan tetapi menggunakan akun palsu untuk sentiasa mengkomen ataupun memberi satu pandangan yang negatif-negatif ini, yang mereka tahu itu tidak betul, seolah-olah memang fitnah, tetapi mereka tetap nak teruskan supaya boleh mempengaruhi rakyat. Saya harap warga net yang mana yang melihat apa yang berlaku ni buat perbandingan. Saya tak mengatakan Anda harus menyokong parti ini, Anda harus, tapi kita lihat perbandingan kepada apa yang berlaku supaya di waktu akan datang kita tidak memilih pemimpin-pemimpin yang seperti ini lagi. Dan pada yang saya sendiri lihat juga, kalau kita lihat yang banyak fitnah di media sosial ini tentang politik ini adalah daripada sebelah pihak sana, terutamanya daripada pimpinan yang mana daripada parti PAS lah. Tetapi kenapa mereka lakukan ini? Kenapa mereka tidak memikirkan apa yang mereka nak post? Seperti mengatakan harga minyak ini tadi, tapi tidak tahu bahawa ini adalah formula saudara Rafizi Ramli. Jadi malulah, kamu dah ludah ke langit dan jatuh ke muka sendiri. Ini adalah satu yang betul-betul kamu menggunakan idea orang, tetapi inilah orang kata amat menyedihkan tau untuk kita sebagai rakyat melihat apa yang berlaku ni. Karena kamu mengkritik saudara Rafizi Ramli, ada yang mengatakan dia sotong, mengatakan ini, tapi yang mengkritik itu siapa saja mereka. Mungkin lebih teruk daripada saya ilmunya. Jadi lebih baik mereka mencari arah yang lebih baik. Dan pada pandangan saya, kepada walaon-walaon ni, mungkin bukan saya kata tak ada sekolah, tetapi seolah-olah mereka ini tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, yang hebat. Semain bedal saja mengkritik, seolah-olah ilmu mereka memang seperti katak di bawah tempurung. Pada saya pesan kepada walaon-walaon tu, cari lagi ilmu yang lebih baik, yang lebih manfaat, supaya kamu boleh membuatkan rakyat terpengaruh dengan parti kamu. Kalau berterusan seperti ini, kamu umpama pada saya lah, umpama orang yang pergi subgam dan tengah hayal gam post benda-benda yang seperti ini pada saya lah. Mencarilah sesuatu yang bernas. Mungkin kamu boleh buat video seperti saya ini dan kamu lontarkan idea-idea kamu yang bernas supaya dipertontonkan kepada orang lain, daripada kamu asyik mengepostkan perkara-perkara yang memakan parti kamu sendiri.
yang akan merosakkan parti kamu sendiri. Cukuplah dengan pemimpin parti kamu yang orang tidak yakin dah hari ini. Tetapi saya yakin parti itu tidak bersalah, cuma yang bersalah nih orang dia, pemimpin dia dan orang-orang ini. Yang perlu pemimpin bersalah kerana tidak mendidik mereka punya walaun untuk lebih bijak lagi. Inilah pandangan saya berkenaan dengan isu ini, tentang apa yang dipost oleh saudara Rafizi Ramli ini tadi. So sekian dari saya, thank you.